Apa maksud tabarruj? Tabarruj berasal daripada perkataan baraja itulah, yang mana Allah SWT ada kata kematian akan datang menemui kamu walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam buruj. Itu asal perkataan yang lebih kurang sama dengan tabarruj yang sama. Burujin musyayyadah apa? Burj Arab, tahu dekat Dubai ada Burj Arab, Burj Khalifah, iaitulah menara yang tinggi lagi kukuh. Maka maknanya tabarruj ni ada kaitan dengan loklap. Apa tu? Tinggi, highlight. Tabarruj ni dari sudut makna bahasa dia ada kaitan dengan meng-highlightkan sesuatu. Tapi belum habis cerita lagi tu. Tu baru maksud bahasa. Tabarruj meninggikan, stand up from the crowd, keluar, stand out from the crowd. Orang lain biasa gini, dia begini. Itu adalah ciri tabarruj di sudut bahasa. Belum syarak, belum lagi bahasa. Yang kedua, Allah SWT, para alim ulama juga mengatakan, dan Ibnu Manzur contohnya mengatakan tabarruj ini juga adalah macam burujus sama. Burujus sama adalah apa? Bintang-bintang di langit. Tempat lain gelap, bintang-bintang bergemerlapan, terang, loklak. Itu dia tuan-tuan. Kan? Jadi maksud bahasa bagi tabarruj daripada baraja, highlight, tinggi, nampak, keluar daripada crowd, kebiasaan. Dan kalau orang lain gelap, dia terang, dia adalah yang berwarna-warni itu. Jadi itu adalah maksud bahasa. Adapun maksud dari sudut syarak tabarruj ini apa benda? Iaitulah disebutkan oleh para alim ulama tafsir yang berjantina lelaki. Kalau ada sebagian orang dia tak suka ni, dia nak baca ahli tafsir perempuan punya. Tapi Al-Qurtubi dan juga Ibnu Kathir menghuraikan maksud tabarruj dari sudut syarak dengan kata mereka, huwa kullu zinatin, iaitulah setiap perhiasan, au tajammul, ataupun bercantik-cantik, tuqsad al-mar'ah, orang perempuan buat benda itu dengan hasrat, dengan niat, biizharihi, untuk menunjukkannya, menayangkannya, fi a'yunil ajanib, biizharihi an tahluwa fi a'yunil ajanib, untuk dilihat manis, untuk dilihat comel pada mata orang-orang yang bukan ahli keluarga, ajanib. Hatta al-qina allati tastatiru bihi al-mar'ah wa in kana min al-alwan al-barraqah wa syakl al-jazzab likai taludhu bihi a'yunin nadhirin fahuwa min madhahiri tabarruj al-jahiliyatil ula. Ni dia tuan-tuan, payah nak cerita ni kan. Dia kata sampaikan penutup, kalau yang ada berpurdah maknanya sampai penutup wajah. Ini pada zaman mereka yang tutup muka. Sampaikan penutup itu pun dibuat dalam bentuk warna yang striking, barraqah, alwanil barraqah, wa syaklil jazab, dan bentuk yang luar biasa, menarik perhatian, likai taludzu bihi a'yun, supaya memberi lazat kepada mata orang yang melihat. Fahuwa min madahir, maka itu adalah daripada elemen tabarruj jahiliyah, kata ulama. Kemudian ambil pula kata-kata para alim ulama daripada kalangan sahabat dan tabi'in. Mujahid kata, kanatil erti tabarruj jahiliyah adalah kanatil mar'ah takhruju min bainir rijal fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Ini agak strong sangatlah. Iaitulah apabila wanita suka keluar ke rumah dan suka lalang di hadapan kaum lelaki. Maka ini mungkin tuan-tuan bolehlah nak tolak ke tak tolak ke pulang, saya beritahu je dulu. Qatadah pula kata, kanat lahunna masyah takassar wa taghannaj fanahallahu ta'ala an dhalik. Qatadah pula berkata, maksud dia perempuan yang begini bila dia keluar, dia ada satu jenis jalan dia, gaya jalan, yang mana gaya jalan itu takassar, dia macam lembik semacam. Lembik tu dia macam takassar, maksud dia pecah. Pecah tu maksud dia macam sendi tu tak ada. Macam apa? Macam lenggang-lenggok. Itu maksud dia.
Dia lenggang-lenggok. Nak mudah faham lenggang-lenggok tu bagaimana? Iaitulah jalan catwalk. Catwalk ni adalah satu gaya jalan untuk menyerlahkan ke tubuh wanita. Sebab dia jalan di atas straight line, macam kucing dia jalan kan, dia ada 4 kaki, dia jalan ke depan straight line. Sebab tu namanya catwalk. So kalau wanita yang mempunyai anugerah Allah SWT, mempunyai rahim, maka biasanya bahagian pinggul dan punggung wanita lebih besar daripada lelaki. Ya, maka apabila wanita jalan catwalk, dia menyerlahkan punggungnya, lalu kelihatan jelaslah tutap punggungnya. Itulah maksud takassar wa taghannaj. Nak bagi faham hukum, pasal cerita betul-betul kan. Wa taghannaj, itulah dia tabarruj jahiliyah. So nanti ada perempuan tanya, jadi Islam ni perempuan kena jalan macam robot lah Ustaz? Tak apa, nanti kita sembang lain kejap lagi kan. Kita nak bagi tahu dari pendapat ulama-ulama Islam, sebab kita yakin mereka lebih mendalami ayat-ayat Al-Quran, mereka lebih faham ayat-ayat Al-Quran, dan mereka lebih faham maksud ayat-ayat Quran, sebab mereka lebih hampir kepada Nabi SAW. So kita kena ada penghormatan kepada ilmu mereka, dan jangan mudah-mudah menolak apa yang mereka kata sekadar kerana mereka adalah seorang lelaki ataupun mereka berada di zaman yang berbeza. Kita cerita kejap lagi zaman berbeza. Kemudian yang ketiga, Muqatil bin Hayyan pula berkata, at-tabarruj, maksud tabarruj annaha tulqil khimar ala ra'siha, iaitulah wanita pakai tudung, pakai penutup kepala, ala ra'siha wala tashuddahu, tetapi dia tak mengetatkannya. Dia tak mengetatkannya, longgar, bila longgar keluar jambul, contoh kan. Fayuwari qalaidiha, dan juga apa nama tu, sengaja ditayang-tayangkan tak ketat dan tak sempurna pemakaiannya, maka kelihatanlah rantainya, kelihatanlah qartiha, iaitulah apa nama tu, anting-anting dia, dan juga kelihatanlah tengkuknya. Dia pakai tu macam longgar-longgar, macam tak nampaklah tengkuk dia pakai gini longgar, atau nampaklah tengkuk sini, nampaklah rantai dia dengan mata permata besar rubi, batu rubi dan seumpamanya. Okey, dengan batu jade dan seumpamanya. Ya, wa yabdu dzalika kulluhu minha fadzalika huwa tabarrujul jahiliyah, maka terzahirlah semua perhiasan tadi, maka itulah dia tabarruj jahiliyah yang diharamkan oleh Allah kepada perempuan mukminat, kata Imam Muqatil bin Hayyan. Bukan saya kata, saya buat terjemah ini. Itu dia. Baik, itu adalah beberapa pentafsiran para alim ulama tentang maksud tabarruj. Kalau kita nak pegang dalam konteks zaman sekarang, kita kena faham prinsip yang mereka cerita. Baik, prinsip yang boleh jadikan satu fashion itu dianggap tabarruj ada beberapa faktor. Yang pertama, ini yang saya kumpulkan. Tadi semua ulama silam, ini yang saya kumpulkan jadi poin yang mudah untuk perempuan muslimin dan muslimat buat balik. Yang pertama, tabarruj adalah apabila tidak tahu batas aurat, memakai pakaian yang berfashion tanpa tahu batas aurat, maka itu mudah menjadi tabarruj. Sebab bila sebahagian fashion itu, dia akan dedahkan sikit, dia akan angkat sikit bahagian itu, dia akan naikkan bahagian ini, dia akan nipiskan bahagian lengan contohnya. Fashionnya pasal dinipiskan bahagian lengan. Lengan ni nampak macam lut sinar, maka itu adalah tabarruj. Semua fashion yang yang membawa kepada tidak penutupan aurat, maka ia adalah tabarruj. Cuma saya belum cerita, lupa nak cerita. Tabarruj jahiliyatil ula. Apa maksud jahiliyah pertama? Kan? Jahiliyah pertama ni ada pelbagai juga tafsiran para alim ulama, yang macam-macam. Ada yang mengatakan iaitulah zaman lahirnya Nabi Ibrahim. Itu tabarruj yang pertama, kerana pada waktu itu perempuan memakai di lengannya macam satu gelang yang besar, ya, dan kemudian berjalan di tengah-tengah pasar di khalayak lelaki dan menayangkan sampai ke atas ni, ya, macam apa nama tu, mami jarum tu kan. Kemudian ada pula Ibnu Uyainah kata jahiliyah ula itu adalah zaman di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh.
Ibnu Abbas pula kata jahiliyah ula itu adalah dalam zaman di antara Nabi Nuh dan Nabi Idris. Al-Kalbi pula kata antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Macam-macam tuan-tuan ya. Berkata pula sebahagian yang lain, jahiliyah ula itu ciri mereka adalah memakai gelang yang panjang daripada lu'lu' dan tidak dijahit tepi bahagian pakaiannya. Nampak ketiak lah ni nak ceritanya. Dan juga watalbis athiyab ar-raqaq, iaitulah memakai dan juga memakai pakaian yang nipis, wala tuwari badanaha, dan tidak menutupi sempurna badannya. Itu adalah perangai jahiliyah ula. Dan berkata pula sebahagian yang lain, jahiliyah ula itu adalah semua amalan sebelum ke Islam datang, orang-orang dahulu, dan bila mana Islam datang, itulah jahiliyah thaniyah. Jahiliyah yang kedua adalah apabila orang masuk Islam dan mengamalkan ciri-ciri jahiliyah ula itu, itulah jahiliyah thaniyah. Boleh faham So jahiliyah ula tu yang dulu-dulu punya, yang menjadi benchmark kepada orang sekarang apabila memakai fashion. Baik, kita kembali kepada ciri-ciri fashion yang dianggap tabarruj, yang tidak dibenarkan. Satu, tak ambil endah batas aurat, maka dia fashion dia lebih penting daripada penutupan aurat. Dia boleh faham? Saya boleh faham. Maknanya kalau dia nak reka tudung, kalau dia nak reka jubah, kalau dia nak reka kain, yang penting baginya adalah corak-corak ataupun jahitan, dan bukan penting baginya kain ini cukup tebal ke tak. Tidak. Itu tidak menjadi persoalan dia. Yang ini perlu ini kena angkat ni, kalau angkat ni nampak betul ni. Tak, itu tak jadi persoalan dia. Maka dalam fashion dia yang penting adalah poin-poin itu tadi tu. Dia nak nampakkan keterlampilan dia tu. Maka kalau itu menjadi fokus dia, lalu dia ignore kepentingan komponen menutupi aurat, maka itu akan masuk dalam fashion tabarruj jahiliyah. Yang kedua, fashion ataupun tabarruj boleh jadi apabila nipis, kita dah sebut tadi. Maka hari ini pakaian orang di Malaysia saya yakin banyaknya nipis, sebab kita negara panas. Tetapi nipis kita pun kena ada sebahagiannya wanita yang berhati-hati, kan? Maka mereka akan pakai kain dalam. Bila pakai kain jubah, pakai lagi kain sebelah dalam, pakai lagi seluar panjang sebelah dalam. Maka apabila itu berlaku, dia telah pun menutupi aurat dengan sempurna. Walaupun kalau hanya pakaian baju kurung saja, dikira tak tutup aurat mungkin sebahagian baju kurung. Contohnya baju kurung anak-anak perempuan kita pergi sekolah, kan, katalah warna putih, ya, ataupun kain dia warna terang, maka jalan dekat tepi cahaya matahari boleh nampak ke betisnya, boleh nampak bentuk tubuhnya, maka tidak menutupi aurat. Maka ada orang dia pakai baju inner, pakai tudung inner, maka itu akan menyempurnakan penutupan aurat dia. Walaupun fashion kat luar tak menutupi aurat lagi, maka dia sempurnakan dengan pakaian-pakaian yang double, triple dan seumpamanya. Maka poin dia utama, tidak sempit, tidak nipis, ini juga datang daripada hadis Nabi, dan juga Aisyah pernah menegur seorang wanita, bukan Aisyah, Asma pernah menegur seorang wanita yang Aisyah pernah tegur Asma yang pakai pakaian nipis. Maka Aisyah kata perempuan mukminat yang sudah baligh maka tidak boleh berpakaian seumpama ini. Ini bukan pakaian wanita mukminat, ya. Maka itu menunjukkan pakaian nipis tak boleh. Begitu juga pakai dengan hadis Nabi yang mana Nabi sebut sinfani minan nas lam arahuma, dua kumpulan manusia yang aku tak sempat jumpa zaman aku. Siapa dia? Iaitulah yang kedua, Nabi kata nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad masirata kadha wa kadha, dalam hadis Tirmizi dan lain-lain. Artinya iaitulah wanita-wanita yang berpakaian kasiyat, pakaian, tapi ariyat, tapi telanjang. Dia berpakaian tapi telanjang. Jadi para alim ulama menghuraikan maksud Nabi itu adalah pakaiannya nipis. Yang ketiga, yang kedua pakaiannya sendat, sempit, sempit. Lalu membentuk. Kalau bahagian-bahagian tertentu, bahagian punggungnya terlihat, bahagian payudaranya terlihat, ya,
bahagian lengannya terlihat, maka itu semua adalah termasuk dalam kasiyatun ariyatun, berpakaian tetapi bertelanjang. Kemudian ma'ilat, mumilat, ada pelbagai maksud. Ada sebahagian kata itu maksud dia jalan lenggang-lenggok, maknanya ma'il, muyul ni cenderung sengit-sengit, berjalan tu bersengit-sengit, dia punya dah bahu dia jalan begini. Ada pula kata ma'ilat mumilat, iaitulah pakaian mereka itu condong mengajak orang kepada maksiat. Maksud apa? Maksud dia gini, kalau perempuan tengok dekat dalam YouTube ada satu eksperimen kan, ada orang buat satu perempuan ni dia pakai baju yang ma'ilat mumilat ru'usuhun, dia pakai pakaian yang nipis sendat kan, di jalan dekat New York, semua orang kacau dia kan, ada orang bersiul, ada orang tanya nama, ada orang itu, ada orang ini. Tapi lepas tu dia try pula pakai hijab, pakai tutup macam Arabnya ni, pakai apa, pakai hijab dengan abaya hitam, dia jalan 5 jam tu tak ada siapa tegur apa-apa pun. Mak hitam pun tak, pak hitam pun tak tegur, pak putih pun tak tegur, tak ada siapa nak bersiul kat dia. Semua buat tak tahu je dia, macam tak wujud. Boleh faham? Maka itulah maksudnya, bila berpakaian sendat, berpakaian sempit, maka dia mencenderungkan orang untuk ganggu dia, seolah pakaian itu buat satu announcement. Orang kiri kanan, aku ni boleh diusik, aku ni boleh diusik, boleh diganggu, aku ni open to gangguan, marilah ganggu, marilah goda. Pakaian kita tell that to the people actually. Pakaian kita memberi maklumat kepada orang lain.